Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Syazwan Afika binti Wan Muhammad Iskandar. Saya wakil daripada Kumpulan 5 Set 21 untuk subjek Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Hari ini saya akan menembual seorang guru bahasa Melayu iaitu Cikgu Zaleha binti Ibrahim yang mengajar di Sekolah Kampung New Zealand. Jadi saya mempersilakan cikgu. Bolehkah Cikgu Zaleha ceritakan mengenai latar belakang diri? Nama saya Zaleha binti Ibrahim, berusia 49 tahun. Merupakan guru option pengajian Melayu dan telah berkhidmat selama 26 tahun. Sekarang berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Kampung New Zealand. Seterusnya, boleh tak cikgu ceritakan mengenai latar belakang pendidikan bermula daripada sekolah rendah sehingga menjadi guru? Saya mendapat pendidikan sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Kampung New Zealand. Kemudian meneruskan pendidikan menengah di sekolah di Pekan, Pahang. Kemudian melanjutkan pelajaran di Institut Pendidikan Sultan Idris untuk memperoleh sijil perguruan. Setelah itu saya menyambung pelajaran dalam bidang pendidikan linguistik dan pengajian Melayu dan memperoleh ijazah sarjana muda di Universiti Putra Malaysia. Seterusnya, bagaimanakah pengalaman Cikgu Zaleha selama menjadi seorang pendidik? Adakah ia menyeronokkan atau sebaliknya? Bidang pendidikan merupakan bidang yang sangat mencabar. Kerana dalam bidang ini, selain mendidik, guru turut perlu membentuk sasiah dan menerapkan adab terhadap murid agar mereka seimbang dari segi tingkah laku dan penguasaan ilmu. Guru sekarang perlu memantapkan diri dengan ilmu teknologi kerana zaman teknologi ini amat mudah untuk kita menyebarkan ilmu kepada murid. Jadi dengan kelulusan Cikgu Zaleha yang Cikgu Zaleha dapat daripada sebelum ni tu, apa subjek mata pelajaran yang Cikgu Zaleha ajar kat sekolah? Selama 26 tahun berkhidmat, saya terus menyebarkan ilmu dalam bahasa Melayu kerana option saya pengajian Melayu sejak di IPSI dan diteruskan di UPM. Jadi dengan mengajar mata pelajaran bahasa Melayu, apakah pendekatan yang cikgu guna dalam proses pembelajaran dan pengajaran? Bermula sesi pembelajaran 2023, sekolah amat ditekankan dengan pendekatan bertema ataupun tematik. Sekolah perlu menerapkan segala isi pelajaran berpandukan tema-tema yang telah diberikan. Namun, guru turut boleh mencari tema-tema yang berkaitan untuk disampaikan kepada murid. Pembelajaran terkini harus menerapkan pendekatan abad ke-21. Pembelajaran abad 21 ini memberi peluang kepada murid untuk meneroka ilmu. Guru hanya sebagai facilitator. Murid perlu mencari maklumat yang lebih mendalam untuk menguasai sesuatu ilmu. Seterusnya, saya akan pergi ke soalan utama. Berdasarkan pengalaman Cikgu Zaleha, apakah tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Melayu di sekolah? Tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Melayu di sekolah rendah terutamanya masih berada dalam keadaan baik dan cemerlang. Ini kerana mereka telah didedahkan penggunaan bahasa Melayu ini dari rumah, tadika, prasekolah dan sebagainya. Pergaulan mereka juga menggunakan bahasa Melayu. Jadi setakat ini pelajar Melayu masih mampu untuk berkomunikasi dan memperoleh kecemerlangan dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Bagaimana pula penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar bukan Melayu di sekolah? Contohnya pada kaum India dan kaum Cina. Penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar bukan Melayu di sekolah terbahagi kepada dua tahap. Tahap satu, penguasaan mereka agak lemah kerana mereka mendapat pendidikan awal
kebanyakannya di sekolah Tamil, sekolah kebangsaan Tamil. Kemudian mereka berpindah ke sekolah kebangsaan. Disebabkan oleh pergaulan dan komunikasi mereka di rumah dengan menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Jadi kosakata bahasa Melayu untuk diteruskan di sekolah amat terhad. Manakala pelajar bukan Melayu bagi tahap 2 disebabkan oleh mereka selalu berkomunikasi dan bergaul dengan pelajar Melayu, penguasaan bahasa Melayunya pada tahap sederhana. Ada juga yang cemerlang dalam bahasa Melayu kerana latar belakang ibu bapa mereka, latar belakang pendidikan ibu bapa mereka amat baik. Jadi mereka boleh berkomunikasi dan belajar bahasa Melayu dengan baik. Seterusnya, apakah terdapat perbezaan penguasaan bahasa mengikut kaum di kelas? Di sekolah saya terdapat pelbagai kaum seperti India, Pakistan, Indonesia, Vietnam dan juga Thailand. Disebabkan oleh kaum yang pelbagai ini, terdapat sedikit jurang penguasaan bahasa Melayu. Disebabkan mereka di rumah berkomunikasi dalam bahasa masing-masing. Oleh sebab itu, disebabkan juga oleh sokongan dan latar pendidikan keluarga mereka, penguasaan bahasa Melayu mereka berada pada tahap yang sederhana, terutamanya dalam bidang penulisan, membina ayat dan juga membuat karangan. Dalam lisan, mereka agak baik. Apakah terdapat cadangan dalam meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Melayu? Sebab seperti yang kita tahu, penguasaan bahasa pada murid zaman sekarang ni tidaklah begitu baik, terutamanya di kawasan bandar. Apa cadangan Cikgu Zulekha? Penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar sekarang sedikit merosot kerana dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Antaranya faktor media massa dan juga media sosial. Mereka seringkali didedahkan dengan penggunaan bahasa yang rencam, bercampur, bahasa rojak, bahasa pasar dan sebagainya. Mereka turut menggunakan bahasa-bahasa seperti ini dalam bidang penulisan dan menyebabkan pencapaian mereka dalam bahasa Melayu sedikit merosot. Untuk mengatasi masalah ini, guru-guru bahasa Melayu perlu menggiatkan usaha untuk memperluas minat membaca dalam kalangan pelajar. Membaca bahan-bahan ilmiah yang boleh menambahkan perbendaharaan dan juga kosakata mereka. Mereka tidak boleh diselubungi dengan penggunaan bahasa Melayu yang salah dari segi struktur dan tata bahasa. Soalan yang terakhir, apakah terdapat cadangan dalam meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid dari pelbagai kaum? Penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid dari pelbagai kaum boleh ditingkat dan diperbaiki dengan menggalakkan mereka melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti panitia bahasa Melayu. Antaranya pertandingan sajak, pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik dan sebagainya. Dalam sesi PDPC, guru juga boleh melibatkan pelajar-pelajar pelbagai kaum ini dalam aktiviti dan mereka perlu menampilkan diri untuk berbahasa Melayu dengan sebaiknya. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu kerana sudi untuk bagi saya peluang menemu bual Cikgu pada hari ini. Semoga Cikgu sentiasa maju jaya untuk masa akan datang. Terima kasih.